Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT yang mana di pagi yang mulia ni masih lagi dia bagi ruang kepada kita untuk sama-sama kita berada di masjid sembahyang subuh dengan berjemaah. Kemudian masih lagi Allah memberi peluang pada kita, bagi masa, lapangkan masa kita untuk sama-sama kita duduk lagi dalam masjid sambil kita berniat i'tikaf, dan kita nak bincangkan beberapa perkara yang sempat kita bincang. InsyaAllah pada pagi ini saya nak bacakan satu hadis sebagai renungan kita sama-sama. Yang mana kita tengok hari ini kita dah berada pada 24 Ramadan. Sekejap saja kita rasa jam telek dah 24. Bermakna tinggal beberapa hari lagi Ramadan akan meninggal kita. Dan kita bermakna kita berada di fasa yang ketiga pun dah nak habis, iaitu dia katakan itqu minan nar. Jadi kita nak tengok sejauh manakah kita dapat menghayati Ramadan pada Ramadan yang hari-hari yang telah lalu. Kita nak hisab, muhasabah diri kita, tengok pada diri kita sendiri pada Ramadan yang hari-hari yang lepas, daripada 1 Ramadan sehinggalah kepada hari ini. Bagaimana kita telah hayati Ramadan itu, kita isikan Ramadan itu, kita rebut peluang-peluang yang Allah sediakan bagi kita orang yang mukmin, daripada berpuasa dengan sebaik mungkin di siang harinya, dan berpuasa dari itu dengan menahan diri dari lapar dan dahaga, menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah SWT. Itulah kata-kata puasa yang sebenar. Dan bagaimana pula kita isikan pengisian pada malam Ramadan dengan kita mendirikan malam, antaranya dengan kita sembahyang tarawih. Berapa rakaat yang kita telah sembahyang dan berapa rakaat yang kita telah tinggal, dan sembahyang tarawih kita tu panjang ke pendek. Dan begitu juga sembahyang malam, witir kita, tahajud kita. Maka sekarang kita dah berada di akhir, yang mana di akhir ni lebih besar lagi. Al-umuru bi'awaqibiha, benda yang diambil kira tu di akhir. Kita dalam Islam ni benda nak kiranya akhir. Bukan kata dalam Islam dalam apa-apa pun. Kalau kita belajar sekolah daripada darjah 1, sekolah rendah ni, kemuncak dia darjah 6. Pada zaman sekarang ni kemuncak sekolah rendah darjah 6. Kita ambil penilaian pula UPSR. Kalau orang dulu dia penilaian darjah 5. Kita hari ni kalau sekolah rendah kemuncak dia UPSR. Kalau sekolah menengah SPM. Kita belajarlah tahun 1, tahun 2, tahun 3 walaupun cemerlang. Tapi kalau UPSR dapat E semua, tak guna. Tapi kalau belajar di awal tu semua dapat E, tapi UPSR A, hak tu. Lepas tu kata al-awal al-umuru bi'awaqibiha, yang diambil kira pada sesuatu pekerjaan itu di akhirnya. Jadi puncak bagi Ramadan kita ni ialah akhir itqu minan nar, iaitu kebebasan daripada api neraka, dan Allah sediakan begitu besar pahala pada 10 yang akhir. Sehingga kalau Rasulullah SAW dalam 10 yang akhir duduk di masjid kerana nak rebut
Sedangkan Rasulullah duduk di rumah pun dah jenuh beribadat, bengkak-bengkak kaki semayang. Tapi mai duduk masjid iktikaf kerana dapat pahala iktikaf, dan kerana nak mengajak kita sebagai umat untuk rebut peluang di akhir Ramadan. Kerana dalam di akhirlah yang dikatakan, yang diharap sangatnya dapat Lailatul Qadar. Yang mana Lailatul Qadar itu, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah kemuncak yang kita nak rebut peluang daripada Allah SWT yang Allah bagi, peluang pahala yang begitu mudah kepada kita. Jadi masih ada beberapa hari, 5 hari bagi kita untuk kita sama-sama merebut peluang yang masih tinggal. Maka rebutlah peluang yang masih ada. Jadi seperti mana yang saya sebut tadi, kita nak baca satu hadis. Hadis ni kalau kira pada zahirnya tak sangkut paut dengan puasa, tetapi pada maknanya ada bersangkut paut. Kadang-kadang kita hari ini lalai tak sedap benda ni yang kita banyak buat, sehingga terlepas segala ibadat-ibadat kita yang lain. Dan benda ni nampak je remeh, tetapi kesannya amat besar kepada akhirat kita, kepada agama kita dan kepada hati kita. Iaitulah banyak bersembang. Hari ni kita duduk bersembang ni cukup banyak. Kadang-kadang mai masjid pun bersembang lagi. Dah mai masjid awal dah, tapi tak masuk dalam masjid, duduk di kaki-kaki lima tu bersembang, bercerita. Sampai orang azan pun tak masuk lagi, kalau tak habis lagi cerita. Hinggalah orang kamat, barulah terhegeh-hegeh nak masuk. Kadang-kadang orang kamat tu lah barulah nak pergi ambil air semayang. Sebab sibuknya, banyaknya kita bercakap yang sia-sia, kalam fuduli dalam istilah tasawuf. Sebetulnya hadis yang diriwayatkan an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tukthirul kalama bighairi dzikrillah fa inna kathratal kalami bighairi dzikrillah ta'ala qaswatun lil qalbi wa inna ab'adan nasi minallahi al-qalbul qasi, rawahu Tirmidzi. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ia telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu memperbanyak percakapan selain untuk berzikrullah, mana untuk berzikir kepada Allah. Rasulullah kata, yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, jangan kamu banyak bersembang. Larangan bersembang ni bukan larangan mengumpat. Larangan mengumpat lain, hak tu memang haram. Ni bersembang hak sia-sia, cerita. Jadi kalau kita kata bercakap, kita ni ada benda yang kita bercakap dapat pahala. Seperti kita mengajak manusia kepada kebaikan, menegah manusia kepada kemungkaran, hak tu benda yang dapat pahala. Ada benda yang kita bersembang, kita cakap ni tak dapat apa-apa. Seperti kita hikayah, kita bercerita. Kita tadi bersahur makan apa, buka puasa makan apa. Semalam kita tidur lena, kemarin kita pergi ke Kuala Lumpur, ataupun kita pergi mana-mana, kita bercerita, jalan-jalan kita pergi seorang. Hak tu tidak ada apa-apa. Tak ada apa-apa, kosong. Dia panggil hikayah. Dan ada juga percakapan kita ni yang membawa dosa. Kita mengumpat orang, kita mengata ke orang, kita sebar fitnah. Hak tu dosa, hak tu tegak awal lagi. Hak ni yang Rasulullah tegak ni, hak yang percakapan yang dikatakan harus, tapi harus yang sia-sia. Bila kata harus ni, kita bercakap tu sebenarnya tak salah, tak berdosa, tapi merugikan kita. Kita duduk bersembang. Kalau nak bercerita pasal main, pasal kawan, pasal berjalan, pasal apa, tak sedap-sedap 3 jam. Cuba kita gantikan kalimah yang kita bersembang dalam masa 3 jam tu, kita gantikan dengan zikirullah, ataupun kita gantikan dengan ayat-ayat Al-Quran. Berapa banyak dapat? Berapa banyak? Kalau kita gantikan dengan ayat Quran, kalau kita baca 3 jam ni, kalau orang hafal Quran, dia boleh baca 6 juz 3 jam. Sebab setengah jam sejuz.
setengah kalau setengah jam sejuk ada 3 jam mendapat 6 juz kan. 6 juz dah agak berapa perkataan? Berapa huruf? Sedangkan Rasulullah beritahu, man qara al-Quran, barang siapa yang baca Al-Quran, falahu bikulli harfin hasanah. Kita dah baca pada minggu lepas hadis kelebihan Al-Quran. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka baginya pada tiap-tiap huruf yang dia baca hasanatun, satu hasanah. Lam akul alif lam min harfun, aku tak kata alif lam min itu satu huruf, lakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Rasulullah maksudkan bukan yang dikehendaki huruf tu kalimah, tapi huruf tu huruf. Kalau kita kata Allah, ada alif lam lam ha, apa huruf? Jadi kalau kita bercakap 3 jam ni, bersembang 3 jam, kalau kita ganti kita baca Al-Quran, berapa ribu huruf kita dapat, berapa ribu hasanah yang kita dapat. Bahkan tiap-tiap satu hasanah itu diganda kepada 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Tapi kalau kita bercakap bersembang, pahala tak dapat kan, dosa tak dapat, tapi dia ada kesan pada hati kita, iaitulah keras hati. Jadi la tukthirul kalama bi ghairi dzikrillah, jangan kamu memperbanyakkan, jangan kamu banyak bercakap yang tidak bersangkut paut dengan mengingati Allah. Kalau kita bercakap dengan benda-benda yang mengingati Allah, bukan maksud berzikrillah ni, mana mengingati Allah ni bukan mesti kita kata Allah 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 ataupun la ilaha illallah la ilaha illallah, tetapi kita bercakap dengan apa-apa cerita perkataan yang mengingatkan kita pada Allah. Termasuk pagi ni kita bercakap cerita supaya ingat Allah, tu. Ataupun kita cerita benda-benda dunia ni membawa kepada mengingati Allah, kebesaran Allah. Kita cerita macam ni keadaan gini-gini, aku tengok kan di sana ada tanda-tanda kebesaran Allah. Itu termasuk dalam kita kata mengingati Allah. Itu tak sia-sia. Yang sia-sia ni yang kita bersembang kosong, tak ada bawa apa-apa untuk akhirat, tak ada bawa faedah apa untuk mengingati Allah. Fa inna kasratal kalami bi ghairi dzikrillah ta'ala qaswatun lil qalbi. Sesungguhnya banyak bercakap selain daripada berzikir kepada Allah Ta'ala, itu adalah menyebabkan hati seseorang menjadi keras. Kita banyak bersembang kosong ni, bercerita benda hak tak berguna ni, dia menyebabkan hati kita keras. Apa kesan pada hati keras? Nanti kita akan baca dalam syarah dia. Kesan pada hati keras, Allah sebut dalam Quran, thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Kemudian keraslah hati kamu selepas daripada itu, seperti batu. Aw ashaddu qasya, aw ashaddu qaswa, ataupun lebih keras lagi daripada itu. Kenapa? Fa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Kerana sekeras-keras batu ada yang terbit air daripada dia. Walaupun dia keras, dia ada terbit air. Batu zaman Nabi Musa ketuk keluar air. Maknanya ada faedah, mendatangkan faedah pada umat walaupun dia keras. Wa inna minha lama yashaqqaqu, ada dekat batu tu di antaranya dia terpecah kerana min khasyatillah, takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau hati manusia keras, tak terbit daripada dia faedah untuk akhirat. Nanti Allah sebut au asyaddu qaswah, lebih keras daripada batu. Jadi banyak bersembang, banyak bercerita benda-benda yang tidak berfaedah. Lebih-lebih lagi kita di bulan puasa, masih lagi kita suka bersembang. Kadang-kadang bila tak bersembang, terlanjur cerita pasal orang, jadi mengumpat. Maka dia mengeraskan hati.
Wa inna ab'adan nasi minallahi al-qalbul qasi. Dan sejauh-jauh manusia, dan sesungguhnya sejauh-jauh manusia daripada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang berhati keras. Bila kita ada keras hati, kesan dia apa? Kesan dia payah nak buat ibadat. Sebab apa? Itu yang kata dia jadi jauh dengan daripada Allah. Kita ni nak hampir dengan Allah dengan kita beribadat. Bila hati keras, dia jadi jauh dengan Allah, dia jadi liat nak beribadat. Sebab apa hari ini ramai orang ada tenaga kuat pada zahirnya, tapi kita ajak sembahyang tarawih panjang-panjang, dia tak mau. Ajak duduk dalam majlis yang ada ilmu, dia tak mau. Sebab hati keras. Kerana kita tengok dia banyak bersembang kosong. Tu di antara punca. Banyak lagi sebab lain yang ambil dia keras hati ni. Tu di antara keras hati ni kan, sebab melakukan maksiat. Oh, jadi keras hati. Tapi hak tak laku maksiat ni, hak kita duk buat benda harus ni, bercembang ni bukan benda haram. Cerita sejarah kita, perjalanan kita, itu tak haram, tapi dia berkesan pada hati. Cuba kita tengok, kalau kita perhati tengok benda yang kita bersembang. Kita pergi mana balik rumah pun dia ingat. Tengah sembahyang dia ingat. Hari ni yang mengganggu kita jadi daripada khusyuk sembahyang, benda kita bersembang tu. Kita bersembang tadi, masuk bila kita sembahyang, dia sambung dengan sembahyang, ingat. Itulah menghalang khusyuk. Itu yang menjauh kita daripada Allah SWT. Hadis riwayat Tirmizi, keterangan ketandusan jiwa pada hari ini adalah suatu penyakit yang sangat nampak sekali di tengah-tengah masyarakat. Ketandusan jiwa. Jiwa tak terisi daripada hati itu, daripada jiwa manusia ni tak tumbuh amal ibadat. Macam kita kata tanah yang tandus, letaklah benih apa pun, belilah pokok anak apa benih yang mahal pun, tanah letak itu tak tumbuh, sudah mati, tak tumbuh. Kalau tanah yang elok ni terlempak, tanah berlempak je benih apa pun, semua tumbuh, naik, subur. Itu hati kita. Bila hati kita ni ada masalah, dia tak tumbuh. Daripadanya ibadat-ibadat, tak lahir daripada ibadat. Bahkan dia lahir maksiat. Rasulullah lah satu hadis yang lain disebut, ala inna fil jasadi mudrah. Ketahuilah dalam setiap diri kita, dalam jasad kita ni ada seketun daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila eloklah daging tu, menasaya eloklah jasad keseluruhannya. Wa idza fasadat, apabila rosaklah benda tu, daging tu, fasadal jasadu kulluh, nasaya rosaklah jasad keseluruhannya. Ala wahyal qalb. Taulah benda tu hati. Kalau hati tu keras, dia macam batu, tanah batu ni kita tanam apa pun tak hidup. Jadi di tengah-tengah masyarakat pada hari ini kita tengok kenapa ada tandus jiwa, tandus hati. Banyak orang yang bersusah hati, gelisah dan tidak merasa ketenangan pikiran dalam kehidupan, walaupun ia telah memiliki segala kemudahan yang dihasilkan oleh teknologi moden pada hari ini. Kita tengok hari ini, kalau kita nak banding dengan tok nenek kita, dengan mak ayah kita dulu, Allah jauh dah mereka susah. Kita hari ini macam-macam kesenangan, dari segi elektriknya, dari segi elektroniknya, dari segi IT-nya, dari segi macam-macam benda. Kalau kita nak cerita satu-satu, orang dulu nak basuh kain, kena pakai beruih, kena hempas pelumpang, lepas tu nak cedok pula ayat telaga. Kita tak payah, masuk dalam mesin, pergi tidur, bangun tidur, pergi jemur. Jemur pun sat elektrik, sebab dia dah kering dah. Tu kalau kita basuh kain, kalau kita masak nasi. Orang dulu nak pergi cari kayu api, lepas tu nak hidupkan api, tiup merah muka-muka.
rambut penuh naik abu atas rambut. Susahnya nak dapat nak masak nasi. Kita hari letak tu pergilah buat benda lain. Siap-siap masak dulu dah lah nak tu. Lepas tu nak kena jaga tak lagi tersilap sikit hangit. Kita tak ada hangit, tak ada apa dah, tak tekan. Segala-galanya, tapi hidup dalam keadaan gelisah. Orang dulu kalau kita tengok banding orang dulu dia tak gelisah. Walaupun dia susah, dia tenang. Kenapa? Kerana hati. Bahkan jutaan wang telah dimilikinya. Ada orang ada duit berjuta-juta, gaji sebulan ratus-ratus ribu, gaji tak cukup-cukup. Namun kepuasan hidup masih belum dapat dirasainya. Dia tak dapat rasa kepuasan hidup sebab ketandusan jiwa. Dia tertipu dengan kehidupan dunia. Dia kejar dapat gaji ribu-ribu, tapi hidup dalam keadaan dia kejar-kejar tu. Dapat duit gaji ribu-ribu, puluh-puluh ribu, beli rumah, beli kereta, tapi bukan danduk dalam rumah. Beli rumah mahal-mahal, bukan danduk dalam rumah. Yang duduk siapa dia? Amah bekerja, aduk hari-hari dalam rumah dia ada. Duk sibuk keluar, bangun pagi, balik malam tidur untuk balik untuk keluar pula. Tu tipu. Sebab apa? Tak tadi jiwa tadi. Dia merasa tak cukup. Kalau ada cukup, ada rumah, duduk dalam rumah tu. Nak buat rumah besar untuk apa? Nak bagi orang duduk, bagi duduk kita duduk. Kalau kita duduk. Ni tak. Tak cukup. Namun kepuasan hidup masih belum dapat dirasai. Ini semuanya berpunca dari hati yang keras. Hati itu keras. Bila dia keras, dia akan tamak dunia, dia akan ni, maka dia tertipu. Allah dah beritahu dah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak adalah kehidupan dunia ni melainkan tipu. Kehidupan kesedapan yang ghurur, menipu. Allah beritahu, Allah jadikan dunia, Allah beritahu. Kalau kita ligan dunia untuk cari kemewahan dunia, kita akan jadi macam tu. Kadang-kadang kita tengok orang berniaga besar-besar, kita kenung tengok. Kadang-kadang saya pergi jalan pagi, kita tengok dia duduk di kedai. Petang pun tengok dia duduk di kedai. Tengah malam kita singgah kedai dia ada lagi di kedai. Kedai dia kalau tengok barang dia ada ratus-ratus ribu dalam kedai. Tentu kalau kita rumah kita tak tahu besar mana, mesti besar lah, takkan kecil pun. Tapi pagi, petang, siang, malam duduk dalam kedai. Duduk dengan bau bawang, bagian bilik apa semua tu. Itu hak rumah tu, hak nak untuk siapa tu? Pak kita nak cari duit, nak buat rumah besar untuk apa? Beli kereta besar untuk nak pergi mana? Kalau hari-hari duduk dalam kedai. Tu kita kata tertipu. Kita buat rumah besar, kita nak duduk bagi selesa, tapi kita tak duduk pun. Kadang-kadang kita tengok makan pun nasi bungkus. Baik kita kata kita macam orang tua dulu, rumah tak berapa selesa, tapi hari-hari tidur lena senyap dalam rumah. Sedap selesa, hari-hari dalam rumah tu. Makan pun sedap. Ni tak. Duit banyak. Jadi jiwa yang tandus dan mata yang ini semuanya berpunca dari hati yang keras, jiwa yang tandus dan mata yang tidak pernah menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari kita jangan jadi macam tu. Kita ni kena beringat, nikmat dunia ni bukan kita ambil untuk nak memperbanyak, bukan untuk memegah-megah, tapi ambil sekadar nak rasa nikmat Allah, nak syukur nikmat Allah. Ada datang banyak pada kita ambil dah banyak. Dapat sikit pun sikit dah, syukurlah. Tu kata nak syukur, puji pada Allah SWT. Bukan nak suruh tinggal dunia dah. Sebab kita duduk di dunia ni, memang kita duduk dalam dunia, kena ambil dunia, kena guna dalam dunia. Nak tinggal pun tinggal masuk kubur. Tapi nak ambil dunia, ambil untuk syukur pada Allah SWT. Jadi hati kadang tak pernah menangis kerana takut dengan Allah. Kemudian kekerasan hati ini pula adalah berpunca dari banyak bercakap perkara-perkara yang tidak ada faedah
dan tidak ada hubung kait dengan mengingati Allah SWT. Sebab apa jadi begitu? Sebab banyak bercakap benda yang tidak ada hubung kait dengan Allah. Kita bersembang ni, orang ni bersembang pasal kereta, orang ni bersembang pasal rumah, orang ni bersembang pasal perempuan, pasal apa. Kalau tak kait dengan Allah, itu yang memberi kesal pada hati kita, yang menyebabkan kita hari ni nak buat rumah besar, nak kereta elok. Sebab apa? Sebab bersembang tadi. Orang cerita kereta hebat-hebat, kita tak ada kereta, kita kereta buruk, tak ada cerita. Orang cerita rumah elok, kita nak cerita apa? Sebab bersembang. Nanti kita rasa lekeh, kita pun akan cari je. Itu punca dia berhubung kait. Nanti banyak kita akan, dia ada kait sampai ada kait dengan ibadat, rosak ibadat kita. Oleh itu, bagi orang yang beriman, hendaklah ia selalu menggunakan lidahnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bercakap perkara yang ada hubung kait dengan maslahah agamanya, yang dapat memberikan faedah dalam meningkatkan kekuatannya, ketakwaannya. Atau paling kurang hendaklah ia bercakap perkara keduniaan yang dijadikan wasilah. Mana wasilah ni jambatan, sambungan, perantaraan ataupun alatan yang dapat membantunya untuk menambah apa jua jenis ketaatan yang akan dicatatkan dalam suratan amal kebaikan pada hari kiamat nanti. Atau kalau tidak mampu juga berbuat demikian, maka hendaklah dia diam sahaja, jangan banyak bercakap-cakap. Betul Rasulullah satu hadis yang lain sebut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, falyakul khairan, maka hendaklah ia diam. Falyakul khairan, maka hendaklah dia berkata yang baik, aw liyasmut, atau diam. Kalau kita beriman dengan hari akhirat, kalau kita ada peluang nak cakap benda yang baik, nak jumpa orang, cerita pasal iman, cerita pasal dakwah, cerita pasal neraka, cerita pasal syurga, ceritalah pasal apa-apa agama, benda yang memberi faedah untuk akhirat, cakap. Tapi kalau tak ada, liyasmut, diam, lebih baik. Itulah hadis Rasulullah sebut. Kadang-kadang kita cakap benda, dia kata kalau kita cakap benda dunia ke benda apa pun tak apa, tapi benda yang boleh bawa kepada mengenal Allah. Tapi hari ini sebab kita tak diajar begitu, sebab kita belajar ni, kita dah belajar daripada kecil, dari sampai ketua, belajar di sekolah yang dikatakan sekolah, pisahkan antara agama dengan dunia. Pisahkan antara agama dengan dunia. Sedangkan kita antara agama dengan dunia ni ada hubung kait. Pisahkan. Kita belajar sains hari ni ada, bawa ke Allah. Kita belajar di sekolah hari ni, belajar fizik ke kimia ke apa benda, ada bawa kepada Allah. Tak ada. Sedangkan benda ni, benda-benda ni, hak yang alam semesta ni, dari situlah orang-orang pada ahli sains duk kaji, terbit ilmu sains, ilmu fizik, ilmu apa ni, datangnya daripada Allah. Bahkan Allah suruh kita tengok, kita perhati, supaya kita kenal dia. Bahkan di mula-mula Al-Quran lagi Allah kata, alhamdulillah, segala puji itu adalah milik Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Allah jadikan berbagai-bagai jenis makhluk yang ada di depan kita. Walillahil masyriq wal maghrib, milik Allah lah timur dan barat, dan barang yang di antara keduanya, semua milik Allah. Fa ainama tuwallu fathamma wajhullah, di mana sahaja kamu berhadap, di sana kamu akan nampak keagungan Allah, keesaan Allah, kekuasaan Allah. Tengoklah di mana pun, tapi tak pernah dibawa ke situ. Kita belajar di sekolah sana, buku sains kita pun tak mula dengan alhamdulillah, tak sudahi dengan alhamdulillah.
Berbeza dengan kita mengaji kalau di pondok, di sekolah-sekolah agama. Kalau dulu-dulu orang pun mengaji sains juga. Dulu-dulu kita sekolah pondok pada sains. Kitab-kitab sains kita, buku-buku sains kita dimulakan dengan alhamdulillah, disudahi dengan alhamdulillah. Nak kenal Allah. Allah cerita dalam Al-Quran. Nah kita tengok keliling kita ni ada pokok kayu, ada binatang, ada macam-macam jenis. Adakah Allah buat benda tu sia-sia? Macam kita dah buat benda-benda banyak, kita buat benda sia-sia. Kita ni dalam hidup kita sehari semalam kita cuba renung tengok, banyak benda kita buat sia-sia, bukan ada faedah apa. Macam tadi lah, kadang-kadang kita kata kita bersembang kosong. Bersembang kosong tu sia-sia, sia-sia lah. Kadang-kadang kita tidur lepas-lepas merasa lepas-lepas kuliah malam-malam kalau bulan puasa ni tak lah, kalau bulan tak puasa kan, keluar masjid pagi-pagi pergi kena nasi lemak betul bersembang. Sia-sia je bang, sia-sia lah. Kalau berzikir dapat pahala, kalau baca Quran dapat pahala. Kita bersembang sia-sia, tapi kita buat kan. Adakah Allah yang jadikan macam-macam benda ni kan, dia bodoh macam kita, dia buat benda-benda ni sia-sia? Ada? Tak ada. Allah kata dalam Quran dalam surah Al-Mu'minun, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Adakah kamu sangka kami jadikan kamu ni sia-sia? Tak ada faedah, tak ada hikmat. Wa annakum ilaina la turja'un. Sedangkan kamu akan dibalikkan kepada kami di akhirat kelak. Kan? Fata'ala Allahul Malikul Haq. Maha suci Allah, Tuhan yang memiliki yang sebenar. Maha suci apa? Maha suci daripada membuat perkara yang sia-sia. Allah cerita dalam surah Ar-Rahman, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n. Orang tanya Allah ni buat apa? Kan? Allah kata kulla yaumin, setiap hari, setiap masa, huwa fi sya'n, dia dalam urusan dia ada kerja dia. Allah ni setiap masa dia ada kerja. Kerja Allah bukan sikit. Semua benda makhluk ni bergerak adalah Allah yang buat. Kipas tu semua pusing tu, semua Allah yang pusingkan. La tataharraku dzarratun illa biiznillah. Tidak bergerak satu biji zarah, satu biji sawi illa biiznillah, melainkan dengan izin Allah, dengan perbuatan Allah. Itu semua kerja Allah. Pokok kayu bergoyang, berdaun, daun kayu luruh, bila dia dah cukup masa dia luruh. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tak gugur satu helai daun di atas muka bumi ini melainkan Allah tahu. Kenapa? Kerana dia yang buat. Tak ada sia-sia. Jangan kita kata sia-sia. Allah jadikan seekor lalat. Tak sia-sia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah yang menjadikan bagi kamu. Dia menjadikan bagi kamu segala apa yang ada atas muka bumi. Kita kena faham, Allah jadikan semua benda yang atas muka bumi, pokok kayu ke, rumput ke, lalang ke, babi ke, apa benda musang ke, semuanya Allah jadikan untuk kita. Tapi ada pula orang yang faham lebih. Ada kata Allah jadikan babi kan untuk kita, boleh makan. Tu Allah Ta'ala huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Tuhan yang menjadikan semua benda atas muka bumi ni lakum, bagi kamu manusia. Lalat, semut, itik, ayam, babi, musang, apa semua Allah jadikan untuk kita. Lepas tu ada orang tu dia makan babi, pada kata saya untuk makan manusia. Lepas tu kita nak tanya dia pula, dah hang kata Allah jadikan untuk kamu makan babi tu, untuk kamu hang makan, pasal apa hang tak makan batu? Pasal apa hang tak makan kayu? Kayu pun jadi untuk kamu juga.
Memanglah Allah jadikan untuk kita, tapi lain-lain. Batu untuk buat rumah, kayu untuk buat rumah, ada benda jadi untuk ubat, ada benda macam-macam. Babi ni Allah kata jangan makan. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Memang Allah kata dia jadi untuk kita, tapi bukan untuk makan. Untuk apa? Kita tak tahu, dah kita tak erti, kita jahil. Ada hikmah dia. Kalau tidak Allah tak jadi. Allah jadi bukan sia-sia. Dia habaklah, dia jadi lakum bagi kamu. Tak ada benda, walaupun sekecil benda, ulat yang paling kecil, tak ada Allah jadikan sia-sia. Sekurang-kurangnya Allah jadikan untuk kita ambil pengajaran. Sekurang-kurang dia ambil, dia jadikan untuk kita ambil pengajaran, kita ambil iktibar, kita ambil tengok kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Sayyidina Ali kata, ja'alallahu al-arsya izharan liqudrati. Allah menjadikan aras kerana nak menzahirkan akan kekuasaannya. La litikhadhi makani. Dia jadikan aras bukan untuk jadi tempat duduk dia, seperti sangkaan puak-puak Wahabi. Kata Allah tu duduk sela atas aras. Senang dia kata Allah jadikan aras bukan untuk jadi tempat duduk. Dia buat aras tu izharan liqudrati. Sebab tu makhluk ni Allah yang Allah jadi, kita tengok bagai-bagai jenis. Di situlah kalau kita perhati, kita akan bertambah kenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab makhluk ni lah yang dinamakan alam. Yang Allah kata dialah Rabbil Alamin, dialah Tuhan sekalian alam. Apa makna alam? Alam tu tanda. Tanda apa? Tanda menunjukkan adanya Tuhan, tanda menunjukkan Tuhan tu maha kuasa, tanda menunjukkan Tuhan tu maha alim, tanda Tuhan tu maha hakim, bijaksana. Tak ada benda yang dia buat sia-sia. Sama ada kita nampak benda hang tu tak elok pun, kan, sakit ke susah ke, semuanya tak sia-sia, semuanya ada hikmah. Lepas tu kalau kita nak sembang pasal, nak cerita pasal pokok, nak cerita pasal padi, nak cerita pasal itu, nak bawa kepada Allah SWT, pada mengenal Allah, tak menjadi satu kesalahan. Itulah kita nak. Kan, aku buat padi begini, yang ini macam ni, Allah bagi aku. Kan, Allah tunjuk pada aku nampak, aku kenal Allah. Kan, kita fikir, jangan kita nak belajar. Betul hari ni, banyak hari ni yang ruginya kita. Kita belajar sains, tapi kita tak dapat nak bawa kepada Allah, nak kenal Allah. Sebenarnya itulah, kan, kita kaji tabiat makhluk Allah tu sebenarnya. Kalau kita kena cara kita bawa pada Allah, dia bertambah kita yakin pada Allah. Sebab tu kalau kita tengok dalam surah surah Fatir, Allah cerita pasal nikmat-nikmat dia. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Allah sebut di bawah tu, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Mulalah cerita atas tu, alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'a. Kamu tak nampak ke bahawasanya Allah telah turunkan dari langit tu ma'a, sejenis air. Air apa? Air hujan. Fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha. Maka kami keluarkan dengan sebab air itu akan buah-buah, berbagai-bagai jenis buah, mukhtalifan alwanuha, berbagai-bagai, berbeza-beza warnanya, berbeza-beza jenisnya. Ada warna hitam, ada warna merah, ada warna kuning buah. Lepas tu berbeza-beza rasa dia. Air tu jenis dia air hujan sejenis ya. Tapi dengan turunnya air hujan, pokok kayu ni subur, berbuah, buah ni macam-macam jenis. Kita duduk Malaysia, kita boleh tengok buah.
Kan, rupa luarnya ada hak hitam, ada hak berduri, ada hak berambut, ada hak mengelutu, ada macam-macam. Lepas tu rasa dia ada hak masam, ada hak manis, ada hak kelat. Segala jenis air saja. Mukhtalifan alwanuha. Wal minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha kadzalik. Alwanuha wa qarabi busud. Begitu juga Allah tengok, kalau kamu tengok di sana dah ada bukit, bukau apa hak warna putih, merah dan sebagainya. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Kalau kamu tengok binatang pun macam tu juga. Ada lembu, ada kambing pula macam-macam jenis, ada kambing bu, kambing bali-bali, kambing macam-macam jenis. Hari ni lembu pun macam tu juga, unta pun macam tu juga, macam-macam jenis. Ayam pun bermacam-macam jenis. Manusia pun bermacam-macam jenis. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alwanikum wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Daripada tanda-tanda kebesaran Allah SWT ialah dia jadikan langit, dia jadikan bumi, dan dia jadikan kamu tu berbeza-beza lidah. Mana bahasa kamu tu berbeza-beza, warna kulit kamu berbeza-beza. Sedangkan kita datang daripada Tok Wan yang satu, Adam. Tok kita Hawa. Tapi keluarlah bangsa Melayu, bangsa Arab, bangsa Israel, bangsa bangsa ni, Jepun, Cina, yang mana ada hak hitam, ada hak merah, ada hak putih, ada hak hijau, ada macam-macam ni. Lepas tu bahasa pula. Tok Wan kita tu kan, bahasa. Kemudian Allah kata di akhir itu, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang takut pada Allah dari kalangan hamba-hambanya yang alim. Mana kita tengok di sekeliling kita ni, makhluk-makhluk Allah daripada pokok, kayu, binatang semua, kan? Kita kenal Allah. Alim kenal Allah. Kalau sakat kan tengok binatang, tengok pokok, tengok geti pokok tu je, macam banyak kan ahli sains hari ni, tu tak takut Allah. Tapi kalau orang yang dia ada ilmu, dia tengok segala benda makhluk, lahirlah, nampaklah begitu hebatnya Allah, kekuasaan Allah, barulah dia nampak hebatnya Allah, alimnya Allah, bijaksananya Allah SWT. Dari situlah dia akan timbul rasa Allah tu hebat, barulah dia timbul rasa ketakut pada Allah. Kan, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebut saja Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hati mereka itu. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, bila dibacakan ayat-ayat Quran ke atas mereka, zadatuhum imana, akan bertambahlah kepada mereka iman. Hak ni yang kita nak. Kalau kita nak sembang dunia, kalau sembang pokok, nak sembang sains, kena apa ke, bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat mencerita kepada manusia kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kenyataan yang selalu ternampak di hadapan mata kita ialah wujudnya orang yang banyak membuang masa bercakap-cakap perkara yang tidak berfaedah, bahkan ada yang berani bercakap perkara yang bercanggah dengan hukum-hukum syarak, dan berani bercakap sambil merendah-rendahkan ajaran agama yang boleh menyebabkan kekufuran. Hak tu menjadi kenyataan. Bila kita duduk sembang kosong, tak kaitkan dengan Allah, kita dah lupa dah siapakah penjadi kita, apakah kita ni terikat dengan undang-undang Allah atau tidak, terlupa. Maka kadang-kadang bersembang terlanjur sampai kita memperlekehkan agama Allah. Ramai kita tengok hari ni, kalau nak tengok kat internet dah. Orang yang duduk depan internet dia tak ada masa nak pergi kuliah, baca surat khabar ke apa, dia komen. Kita tengok komen tu, cakap ikut sedap mulut, tak bersandar pada fakta, tak bersandar pada ilmu, tak bersandar pada Al-Quran, tak bersandar pada hadis. Cakap ikut sedap mulut, ikut perasaan. Ini yang kita bimbang. Sebab dengan perkataan boleh jatuh kufur, dengan perbuatan. Macam contoh kita kata, orang yang minum arak, semata-mata dia minum arak, dia berdosa besar, tak jatuh lagi agama. Tapi dia tak minum arak. Seorang ni tak minum arak, tapi dia kata arak tu halal. Sepatah dia kata arak tu halal.
Ha, kafir. Ha, bukan dia minum pun. Dia kata, itulah beratnya perkataan. Tetapi oleh kerana kejahilan, oleh kerana kita duduk sembang hak kosong ni banyak sangat, dia akan membawa kepada itu. Jadi hati yang keras adalah hati yang tidak mudah menerima nasihat dari orang lain. Kalau ditegur, ia selalu melenting dan menunjukkan rasa besar diri, pantang ditegur dan tidak mahu menerima kebenaran yang dibawa oleh orang lain. Dan hati yang keras sentiasa mendorong untuk membuat maksiat dan kejahatan dan merasa berat untuk berzikir atau membaca Al-Quran, dan sangat malas untuk melaksanakan jenis ibadat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara tanda hati keras. Kalau kita ada, kalau kita juga ada benda ni, bermakna hati kita keras. Kalau orang tegur, hang tadi aku tengok sembahyang tak apa betul, kita rasa tersentak, rasa tak senang hati, sebenarnya hati kita keras. Kita kena pergi berubat, pergi lembut. Jangan jadi seperti yang Allah sebut, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Pada hati mereka itu ada penyakit, tapi mereka tak mau berubat, fazadahumullahu marada, maka Allah tambah lagi sakit. Dia pergi cek doktor. Doktor kata kat dia, cek doktor. Doktor kata, encik ni dah ada kencing manis ni. Dia pun sakit hati, doktor kata begitu, balik-balik dia sapu semua makan. Apa jadi? Bertambah sakit lah. Kita dah ada sakit, bila orang tegur, orang nasihat, kita lawan, tak mau ikut. Fazadahumullahu marada, Allah tambah lagi sakit. Lepas tu kalau kita ada penyakit hati tu, dia ulama sebut tu tanda-tanda penyakit hati. Bila orang tegur kita, kita rasa nak marah, kita rasa geram, itu ada tanda sakit hati, penyakit hati. Hati kita berpenyakit, hati kita keras. Sebab apa? Kawan tu tegur, bukan dia nak buat apa-apa buat kita, dia kesian kat kita. Sepatutnya kita terima kasih. Kalau kita hati yang berelok, orang tegur kita bila kita buat salah, kita kata terima kasih, saya tak tahu benda ni salah. Tu hati yang elok, sebab dia nak selamatkan kita. Ad-dinun nasihat, agama tu nasihat. Nasihat mana? Menghendakkan kebaikan. Yang kita duduk cerita neraka, syurga, kita nak benda baik. Nak nasihat ni maknanya nak benda baik. Kita cerita ke orang benda baik, jangan buat benda ni tak bahaya, tak elok. Aku larang hang ni bukannya apa-apa, bukan aku dengki ke hang buat benda tu, tapi nak kebaikan pada hang. Lepas tu kita tak terima kasih orang nak bagi benda baik kat kita, kita marah. Itu menunjukkan hati kita tak elok. Pergi berubah penyakit hati. Juga di antara tandanya orang hati yang tak elok ni, dia mudah mendorong kepada maksiat. Kalau nak ajak pergi buat benda maksiat, dia tak rasa apa, dia syok. Tapi kalau nak ajak buat benda baik, dia berat. Nak ajak jumlah kita pergi ngaji, jumlah kita pergi semayang, jumlah kita majlis, jumlah kita pergi tempat tak baik, dia rasa berat. Itu ada penyakit keras hati, dan sangat malas untuk melaksanakan segala jenis ibadat yang diwajibkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Kalau masuk waktu semayang, ia merasa berat dengan ibadah semayang itu, bukan merasa bertuah kerana berpeluang untuk sekali lagi berhadap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni kan, kita semayang bermakna kita telah menghadap Allah, kita sedang bercakap-cakap dengan Allah, sedang bermunajat dengan Allah. Tapi bila dia masuk, nak zuhur pula, nak kena ambil bahan wuduk pula, nak kena pergi masjid pula, dia rasa berat. Dia tak rasa bertuah. Itu menunjukkan dia keras hati, dia tak faham. Kalau orang yang dia faham, bila dia dengar azan, dia seronok, mana Allah dah panggil dia untuk menghadap. Antara kata, raja jemput pergi sana pula, kita seronok, pergi cepat-cepat pakai baju, tukar apa semua, mai. Itu orang yang faham. Itu beza. Itu di antara tanda-tanda yang kita nak suluh diri kita sendiri. Bukan suluh orang, suluh kita sendiri.
Kalau masuk waktu semayang ia merasa berat dengan ibadat semayang itu, bukan merasa bertuah kerana berpeluang untuk sekali lagi berhadapan dengan Allah SWT. Dan kalau bersemayang maka badannya sahaja yang semayang, badan dia semayang, rokok semua, tapi hati dia duduk kat mana, merawang mana tahu. Sedangkan hatinya pergi meraya-raya ke sana dan kemari. Tetapi kalau mahu melihat sesuatu pertunjukan yang melalaikan daripada mengingati Allah SWT, hatinya selalu terpanggil. Doktor ingat malam ni ada bola lah. Oh, pukul 3 pagi. 3 pagi pun tak apa. Boleh bangun 3 pagi tu kalau kira, kalau buat benda lain, kalau main tahajud mengantuk. Tapi tengok bola tak mengantuk. Tengok bola tak ingat apa dah. Anak dia ada tidur, dia bersorak kat luar ni. Dia tak kisah, tak ingat lah benda lain. Dia ingat bola tu je. Kalau semayang dah, dia tak ingat. Dia tak ingat Allah, dia ingat benda lain. Tapi kalau tengok bola, dia ingatkan bola. Dia lupa dah anak dia tidur, dah kat bini dia tidak lupa. Tu. Kalau kita ada penyakit macam tu, berubatlah segera. Berubat nak pergi mana? Pergi klinik dia lah, nak pergi klinik. No. Tetapi kalau mahu melihat sesuatu pertunjukan yang melalaikan dari mengingati Allah SWT, hatinya selalu terpanggil ke sana. Dia sanggup bersusah payah untuk sampai ke sana dan merasa ringan walaupun ia terpaksa mengorbankan apa jua yang diperlukan, asal sahaja maksud hati dapat tercapai. Dia sanggup keluar habiskan masa, dia sanggup habiskan duit, dia sanggup habiskan benda. Tapi kalau beragama berkira, orang nak derma untuk agama ni berkira RM1 ke RM10 ke kira. Nak pergi pasal malam, nak beli pasal Ramadan, tengok tu teringin, tengok tu teringin, tak kira. Ada dalam bukan dalam 100 habis. Tu penyakit kita. Atau dari penyakit daripada kesan daripada di antaranya daripada banyak bersembang dah tersakrat hati. Jauh kita pada ibadat. Hari ni yang kita jadi payah nak beribadat, payah nak semayang, payah berpunca daripada itu. Kita tengok kehidupan kita seharian banyak buat benda tu, banyak bersembang kosong. Jadi kalau kita nak bagi diri kita ni kuat, mudah beribadat, minat beribadat, kurangkan ataupun tinggalkan terus. Dan banyaklah cerita tentang kebesaran Allah. Kalau nak sembanglah tentang kebesaran Allah, keagungan Allah, keagungan akhirat, kehebatan nikmat akhirat. Dia akan melembutkan hati kita, membersihkan hati kita, menjernihkan hati kita. Maka dengan itu kita akan mudah untuk beribadat. Itulah sebuah sikit tentang hadis yang kita bincang. Kemudian dah kita duduk di akhir Ramadan ni, dua tiga perkara yang kita nak sebut juga dalam bab fitrah. Bila kita dalam Ramadan ni, satu kewajipan kita berpuasa. Kemudian bila kita dah masuk saja bulan Syawal, dengan terbenamnya matahari pada petang Ramadan, masuklah bulan Syawal, maka pada ketika itu wajiblah kita membayar fitrah. Maka fitrah itu juga satu kewajipan, satu ibadat yang bukan benda yang sia-sia. Dan kita itu satu kewajipan datang pada Allah, dan tentulah ada syarat-syarat. Bukan jangan kita duk buat ibadat dan kadang-kadang kita buat ikut suka kita. Tak ada nak belajar, tak ada apa, pakai tiru-tiru. Orang semayang, kita semayang, tengok orang rokok, kita rokok, tengok orang sujud, kita sujud. Tak tahu tu wajib ke, sunat ke, syarat sah dia, batal dia, tak tahu. Jadi betul itu juga, apa-apa saja ibadat, termasuklah zakat fitrah. Di sana ada syarat dia, yang kita kena tahu. Bila wajib dia, kita bayar di awal di puasa ni tak wajib lagi. Wajib bayarnya ialah masuk waktu wajibnya ialah dengan terbenam matahari. Cuma harus kita bayar dengan masuk bulan Ramadan. Masuk Ramadan ni kita harus segerakan. Harus segera. Bukan afdal segera, harus. Afdal dia zakat fitrah ni bayar bila? Bayar pagi raya. Pagi tu sebelum bayar raya. Tu Amil marah. Awak malam-malam tak bolehlah marah. Kan tempat tu Amil tu ada komsil, ada asnaf dia, dan dapat juga 1/8 daripada duit tu.
Buatlah kerja, pahala. Jangan kita ingat nak tu kita buat doa, kita jadi amin, dilantik oleh kerajaan, bukan sia-sia. Kalau kita buat tu kerana Allah, kan, kerana nak memudahkan kerajaan lantik jadi amil, kerana nak mudahkan orang ambil zakat, kita pun buat kerana Allah, dapat pahala. Di samping tu dapat juga asnaf yang dapat ni ada hak untuk terima duit zakat tu. Kan? Berarti orang, masalah orang nak bayar, orang nak ambil afdal, pahala yang lebih besar. Pagi raya tu, sebelum sembahyang raya, itu yang paling afdal. Kita bayar zakat fitrah sebelum sembahyang raya. Lepas tu kalau kita takhirkan, selepas sembahyang raya, boleh, harus. Tak lah. Yang haramnya, kita takhirkan sehingga terbenam matahari raya. Ini ada ramai salah faham. Oh, kalau tak bayar sebelum raya, lepas sembahyang raya, sedekatun maqbulah. Dia kata ada hadis katakan sedekatun maqbulah. Kita fahamlah, ulama bekah dah hurai hadis tu panjang lebar. Ulama dah serang dah syarat-syarat je. Waktu sebab bila harus bayar fitrah. Bila boleh mula kita bayar? Dengan masuk Ramadan. Masuk Ramadan bolehlah kita bayar fitrah. Tapi tak wajib lagi. Wajibnya maknanya apa? Kalau kita dah bayar awal, tiba-tiba mati. Kan? Ayah kita bayar awal, tiba-tiba dia mati sebelum sampai Syawal. Pergi jumpa amil, minta balik duit tu. Tak salah. Memang hak kita. Sebab ayah kita tak wajib dia bayarkan. RM7 pun kira. Kamu kira. Kalau nak minta, sebab tak wajib ni. Boleh minta balik. Amil pun kena bagi. Tak boleh tak bagi. Sebab dia tak wajib. Wajibnya, dia dapat dua tepi. Dapat Ramadan, dapat Syawal. Orang tu dalam bulan Ramadan pun dia ada, dalam bulan Syawal pun dia ada. Dia dapat dua-dua, baru wajib. Kalau sekiranya dia dapat Ramadan saja, elok dekat-dekat 20, kata-kata 30 Ramadan, nak tunggu berbuka tak, dan buka mati. Seminit lagi nak masuk maghrib, nak masuk Syawal. Seminit lagi nak masuk Syawal, dia mati. Bermakna dia tak dapat Ramadan Syawal, dia dapat Ramadan saja, tak wajib zakat. Ataupun dia dapat Syawal saja, dia tak dapat Ramadan. Satu orang ni, dia mak dia mengandung kat dia, nak beranak, sakit-sakit nak beranak, ayah dia pergi hantar hospital mak dia, tunggu-tunggu beranak dalam bulan Syawal. Orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, buka puasa, apa beranak. Maknanya dia dapat Syawal sahaja, tak dapat Ramadan. Orang ni pun juga tak wajib zakat fitrah. Kenapa wajib zakat fitrah ni? Dia dapat Syawal dan Ramadan, dapat dua-dua. Walaupun sah. Dia lahir seminit sebelum masuk waktu maghrib. Ni apa ni 30 Ramadan akhir ni puasa dah. Mak dia beranak kat dia. Seminit lagi dah masuk waktu maghrib. Mak dia beranak kat dia. Masuk waktu maghrib seminit mati. Bermakna dia hidup umur dia 2 minit. Tanya berapa umur anak 2 minit. Seminit Ramadan, seminit Syawal. Orang ni wajib zakat. Sebab dia dapat Ramadan, dapat Syawal. Tu syarat wajib dia. Syarat dapat Syawal, dapat Ramadan. Dua-dua tu dapat walaupun sikit. Umur 2 minit, tapi 2 minit tu 1 minit Ramadan, 1 minit Syawal. Habis. Wajib bayar zakat. Kemudian hak afdal tadi, bayarnya pagi raya. Itu paling afdal kalau nak pahala besar, tapi dengan sibuk-sibuk kan lupa terus. Saya biasa bayar pagi raya, bapak mentua saya hamil. Kalau saya balik raya pun bapak mentua, saya buat lupa, pernah terlupa pula. Kita kata bayar ayah bayar esok lah, pagi raya tak apa. Pagi raya tu kalau pergi bayar. Pergi sembahyang dengar khutbah, anda wajib membayar fitrah. Lah, aku tak bayar lagi. Boleh salah? Tak salah. Sebab lepas raya boleh bayar lagi. Boleh kita lepas raya tu boleh bayar lagi. Yang dosanya, yang haramnya, kita saja melengah-lengahkan fitrah sehingga terbenam matahari hari raya. Tu haram. Sengaja pilih raya. Matilah esok lah. Hari raya kedua aku bayar. Haram. Tak betul tak bayar
kena bayar lah juga. Semayang kita tertinggal koda-koda. Fitrah kalau kita tak bayar hari raya, bayar hari esok lusa raya, ataupun 3-4 tahun lepas, ataupun masa kita dulu jahiliah tak bayar fitrah, wajib Allah balik bayar dah ni. Tu maknanya bukan kata ada silap faham. Sebab apa? Ada orang-orang yang dia hanya baca hadis, dia tak baca fiqh, dia tak baca perbahasan ulama. Dia baca hadis, dia sarah tu, siapa yang bayar lepas bayar raya sadaqatun maqbulah. Jadi sedekah dia kata, bukan zakat lah. Maksud sedekah tu maknanya pahala tu kurang, dapat pahala sedekah. Kalau kita bayar pagi sebelum raya kan, sebelum sembahyang raya, bermakna dia zakat atau nama zakat. Zakat ni pahala wajib. Pahala wajib lebih besar daripada sunat. Bayar lepas raya, lepas sembahyang raya pun zakat juga, wajib juga, tapi pahalanya pahala sedekah. Kita nak faham, ulama bahas. Sebab tu kita nak mengaji, nak hadis ke Quran ke, nak kena tengok perbahasan ulama. Macam Allah cerita dalam Quran tu kan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah cerita di awal tu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau kamu sakit, kalau kamu bermusafir, boleh kamu berbuka, kemudian kamu ganti hari lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Barang siapa yang tak mampu, tak puasa, nak berpuasa, kan, boleh bayar fidyah. Kan? Tapi di akhir ayat tu Allah sebut wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu berpuasa, kamu sakit, kamu tak buka puasa, kamu berpuasa, khairul lakum, lebih baik bagi kamu. Lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu kelebihan puasa di bulan Ramadan. Kita musafir, hari ni bukan letih kan, naik kereta, ada aircon pula kan, daripada sini pergi Kuala Lumpur, bukan letih kan. Boleh buka? Boleh buka, kita buka. Allah kata antasum, kalau kamu puasa khairul lakum, lebih baik. Sebab apa? Kalau kamu buka puasa, kamu qada pada hari lain, tak sama. Sebab itu bukan bulan Ramadan. Dapat tampung kekurangan saja, tak pahala tak sama. Sebab kita puasa bulan Ramadan, ni bulan Ramadan. Ibadat sunat digandakan 70. Ibadat sunat digandakan seperti fardu. Ibadat fardu digandakan 70. Mana sama? Sebab Rasulullah kata, kalau kamu tinggal sehari bulan Ramadan, kan, kamu puasa sepanjang umur kamu, tak sama nak ganti dengan hari Ramadan, satu hari. Lepas tu dalam hadis sana pula, adalah hadis tadi kata wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu berpuasa pada ketika musafir itu lebih baik, walaupun harus berbuka, lebih baik. Maksudnya kalau kamu berpuasa di bulan Ramadan pada ketika musafir, lebih baik daripada kamu berbuka, walaupun di sana harus berbuka. Dalam hadis pula ada satu hadis menyebut laisa minal birri as-siyamu fis safari. Tidak masuk dalam kebajikan, tak dikira benda tu kebajikan, berpuasa pada ketika musafir. Tak berlawanan ke antara dua hadis ni? Kerana tadi dia kata antasumu khairul lakum, kalau kamu puasa lebih baik. Tapi dalam hadis dia kata laisa minal birri as-siyamu fis safari, bukanlah termasuk dalam kebajikan berpuasa pada ketika musafir. Jadi kalau kita tak dengar penjelasan ulama, kita tak faham. Sebab tu pentingnya kita berikut ulama. Ulama jelaskan hak dalam ayat Al-Quran sana, kamu puasa lebih baik daripada berbuka pada ketika musafir, itu pada bulan Ramadan. Ni wa laisa minal birri as-siyamu fi safar, tidak dikira kebajikan berpuasa pada ketika musafir, iaitu puasa sunat. Mana kalau kita pada musafir, tak payahlah kita puasa sunat. Kita boleh tinggal, walaupun kita dah amalan kita tiap hari Senin Khamis kita berpuasa. Tapi kalau kita musafir,
kita tinggal puasa tu pun tak apa. Sebab dah kita istiqamah, Allah bagi juga pahala tadi. Pahala istiqamah kita. Itu penjelasan ulama. Jadi begitulah hadis yang Rasulullah kata tadi. Sedekatun maqbulah, maknanya sahabat ulama kata pahala sedekah. Kecil pahala. Walaupun kita buat benda tu wajib, tapi dapat pahala kecil. Sebab kita dah lambatkan. Kerana kita lambatkan hak orang fakir. Orang fakir patut nak beraya, kan? Kita lagi petang dah, tak ada nak beraya dengan duit zakat kita bagi, kan? Tapi hari ini dah kita bagi ke amil hari ni, biasa je kalau kita tengok hak zakat hari ni kita bayar ke amil ni, dia bagi tahun depan ni. Hak tu bukan tugas kita, tugas pusat urus zakat. Dia mentadbir zakat tu ikut dia salah, tanggungjawab kita bayar. Dia nak urus tu, tu tanggungjawab dia dengan Allah. Hari ni urus zakat ni kita pun tak tahulah, kan? Jadi kalau kita tengok dunia canggih, tapi kadang-kadang nak mohon zakat pun, nak minta duit kita bayar zakat cepat. Nak minta zakat kita ni duit nak bayar zakat, lambat. Padahal zaman komputer tekan keluar mudah satu dunia, kan? Boleh tahu maklumat tu, tekan pun mereka boleh tahu. Patutnya cepat, tapi siapa lambat pun kita pun tak tahu. Pengurusan birokrasi keras sangat pun, kan? Kita pun tak tahu. Jadi kalau kita dapat takbiran, patutnya bagi mudah, kan? Jangan payah pun, mudah, kan? Mudah. Jangan kita duk ikut sangat teori Yahudi. Hari ni sebab yang jadi macam ni, sebab yang belajar bahagian ni, dia belajar nak jaga akaun, audit apa ni, Yahudi. Kita belajar dengan dia, tu yang jadi payah. Nak kena audit, nak kena tu belajar dengan dia. Kita tak belajar hak cara Islam betul-betul, macam mana nak kira cara Islam, buat dia lain. Kita kira cara Yahudi ni, kan? Dia hanya logik semata-mata. 10, kan? Tolak 1 berapa? 9. Sebab tu orang yang belajar matematik hari ni, dia tak belajar agama, dia sayang ada dia bekerja dapat duit nak keluar zakat, sayang, tinggal sikit. Tapi kalau kita belajar dengan Islam, Allah kata man jaa bil hasanah falahu asyru amsalha. Siapa bawa baik 1, Allah ganda 10. Kalau kita ada 10 benda, kita keluar zakat 1. Di segi teori hak kita belajar matematik kat sekolah ni 9 ni, kan? Tapi kalau kita belajar dengan Islam, jadi 19. Buat keluar tu jadi 19. Tu boleh lah. Sebab tu kita kena tu juga. Hari ni jangan kita duk ambil dengan Yahudi 100%. Jadi jangan kena jadi pentadbiran agama ni lambat sebab kita masuk tu. Hak ni ikut hak ni birokrasi, hak ni jadi susah. Kalau ada zakat dapat hari ni, bagi hari ni, bukan susah mana pun. Hari ni nak bagi kata online semua. Tengah-tengah malam pen tutup tu kita boleh key in, masuk dalam account. Ada maybank to you, ada maybank to e, macam-macam jenis. Hak yang mudah, tapi tak boleh buat. Hak ni yang kita kata lembab. Jadi itulah, itu satu. Kemudian dalam bab kita bayar zakat pula, masalah di sana kita nak cermat dalam bayar zakat ni. Pertama sekalinya dalam mazhab kita Syafi'i. Ni cerita bagi orang yang mazhab Syafi'i. Kalau orang Syiah ada ke, kalau ada Wahabi nak ikut ke, ikutlah. Ni nak cakap hak Syafi'i. Bila kita berzakat fitrah, dia kata suruh bagi makanan. Bila kita makanan, kita di Malaysia ni beras, kita kena bagi beras. Kata amil tak terima beras, dia nak terima duit. Bila kalau kita nak bayar dengan duit, ingat kena taklid Hanafi. Kita ingat tu, amil pun yang eloknya terang-terang kepada. Jangan sebut harga pun tak boleh. Inilah harga beras. Harga beras bukan duit. Bukan duit pula dia, harga beras dia bukan beras. Duit-duit lah, tapi dia bukan beras. Dia suruh beras. Jadi di Hanafi dia kata boleh dengan harga. Kita pakai Hanafi. Taklid boleh ke? Sembahyang kita ikut Syafi'i. Berzakat kita ikut Hanafi. Tak ada masalah.
Jadi syarat nak ada taklid ni jangan ada talfiq, jangan ada tasamuh. Kita ingat ikut Hanafi. Kan? Ada kata amil-amil tu pesan. Ada orang ramai dia tak tahu, dia tak mengaji, kita cerita anak baik akak dia niat suruh ikut Hanafi. Kita bimbang takut tak sah. Sebab kalau ikut kaul yang muktamad dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Keluar dengan harga, mesti keluar dengan barang. Kalau zakat mah mesti keluar mah. Kita dah terang dah. Kalau kita tengok dari segi zahiriah pun tak sah. Sebab harga ni dia berubah. Contoh zakat emas. Kita ada 100 gram emas. Bila kita ada 100 gram emas, kita kena wajib zakat ialah 2.5 gram. 2 gram setengah. Kalau kita nak zakat harga, kita pergi tengoklah kat kedai ataupun tengok kat internet. Malam ni hari ni la ni segram berapa? Segram la ni harga dia 200. Contohlah kita bagi senang kira. Segram 200. Bermakna kalau ada nak bayar zakat 2 gram setengah, bermakna RM500. Kita pun bawa RM500 bawa duit. Pergi cari fakir miskin. Cari, petang baru jumpa. Bayarlah, inilah harga zakat emas aku RM500. Bagi kat fakir miskin. Lepas tu tengok tanya kawan. Abang tak mau beli emas dah makin naik. Berapa? 250 kalau segram. Kita baru bayar dengan nilai emas segram RM200. Sedangkan masa kita bayar tadi, emas masa tu dah nilai dia RM250. Bermakna kalau 2 gram setengah, bukan 500. 500 baru 2 gram. Bermakna kita bayar tak cukup setengah gram. Sah? Tentu tak sah. Sebab tu mesti nak dengan ain. Kita tak nampak ni. Kita duk kira, duk tanya. Orang kadang-kadang duk tanya. Telefon saya, Ustaz, saya nak buat zakat emas ni. Berapa ringgit kena? Saya ada 200. Saya kata jangan kira ringgit, kira emas kan ada berapa. Tak lah payah nak keluar duit, takkan saya nak kerak emas saya lah. Dia tak faham lah. Keluar dengan emas susah apanya. Kalau kita sayang nak kerak emas kita ni, pergi beli emas lain 2 gram setengah. Pergi kedai emas tu, saya nak beli emas 2 gram setengah, cari cincin ke apa ke gelang ke 2 gram setengah. Lagi dah pakai miskin. Betul orang tu dia nak duit, dia pergi jual. Dia pergi jual kat kedai emas ke, jual kat kawan-kawan ke, jual kat siapa, dapat lah duit ke dia. Tak kira dia nak jual murah tak jual mahal. Bukannya payah pun, tapi kita berkira sangat nak buat agama. Kita ni buat bagi sah, bagi jelas. Kata kemudian, di antara juga yang perkara yang orang kurang ambil berat, masalah pindah zakat. Tapi ada khilaf ulama. Ada ulama kata harus pindah zakat, tapi yang muktamad tak harus. Macam mana kita pindah zakat? Di antara dalam fitrah yang kita pindah zakat, kita kerja di balik unta. Ni. Lepas tu kita pun bayar kat sini. Satu ambil sini, tak apa lah. Tiba-tiba esok nak raya, kita balik raya di Pahang. Bermakna zakat fitrah ni wajib bayar di tempat kita beraya. Di mana kita ada malam raya, masa ketika terbenam matahari tu, di situlah kita wajib bayar. Kalau kita bayar tempat lain, bermakna kita pindah zakat. Bila kita pindah zakat, atas qaul yang muktamad tak sah. Tapi ada qaul dhaif kata sah. Apa kita pegang hak dhaif kan kita muktamad. Elok-elok ni pegang hak muktamad. Sebab tu saya duduk di Pulau Pinang, makan nasi di Pulau Pinang. Saya tak pernah lagi bayar zakat fitrah di Pulau Pinang. Sebab saya tak pernah berraya di Pulau Pinang. Kalau saya raya Pahang, saya bayar kat Pahang. Saya raya Kedah, saya bayar Kedah. Kita tengok pada malam raya tu kita duduk pada, sebab pada ketika tu yang wajib. Satu. Yang kedua, kita dah tua-tua ni, kadang-kadang ni Amir cerita kat saya. Dia tanya saya malam kita. Kadang-kadang tanya, bayar zakat kita bayar dah. Anak bayar. Anak dia mana? KL.
Kita duduk sini, anak banyak di KL. Kita duduk sini, anak banyak di Pahang, anak banyak di Kelantan. Kalau anak nak bayar, dia hantar duit kat kita, dia bayar kat sini. Kita duduk sini. Bukan itu aja. Masa saya duduk Mesir macam tu, kawan serumah saya tanya, bayar zakat? Bayarlah. Bila bayar? Abang aku bayar kat Malaysia. Abang aku bayar kat Malaysia. Ni. Satu, masalah pindah zakat. Yang kedua, adakah kita wakil bila anak kita nak bayar? Kalau kita ni orang yang ada kemampuan, mana kita masih ada duit, boleh bayar sendiri, anak kita tak wajib tanggung nafkah kita, tapi dia tolong bayar, tu atas ihsan dia. Kalau dia nak tolong bayar kat kita, dia kena minta izin daripada kita. Bila kita izin baru sah. Itu kalau anak nak bayar kita. Begitu juga kalau kita ni nak bayar ke anak kita. Anak kita dah balik. Anak kita bila dah balik, tak kira lelaki, tak kira perempuan, dia dah wajib bayar fitrah sendiri. Kita nak bayar kat dia walaupun dia tak kerja lagi, dia tak apa lagi, kita duk bagi lagi duit dia, duk universiti, duk di sekolah, dia dah balik, tanggungjawab dia sendiri bayar fitrah dia. Tapi kita bayar, adakah kita minta izin dengan dia? Wajib kita minta izin. Beritahu dia, ayah nak bayar fitrah ni, boleh? Dia kata boleh. Dia kata elok ayah bayar, tak apa. Kalau kita bayar tanpa izin dia, tak sah. Sebab itu tugas dia, bukan tugas kita. Dah balik, walaupun tak ada kerja, ya. Itu yang kita nak jaga. Beberapa perkara yang sempat saya bincangkan pada pagi ini tentang fitrah. Dan akhir sekalinya, kita dah tak berapa hari lagi raya, insyaAllah dah kita jumpa balik lepas raya. Dan kuliah kita pun kalau nak mula balik bulan 9 lah mula, kan? Bulan 9 raya ni cuti panjang sikit, bulan 9. InsyaAllah sama-sama lah dapat menyambut hari raya. Dan saya ucap dengan dahulukan selamat hari raya. Maaf lahir batin selama saya duk mengajak sini ada tersilap, tersalah bahasa, terkasak bahasa ataupun sebagainya, kan? Saya minta maaf banyak-banyak, dan mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di masa yang akan datang. Dan aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la maridan illa syafaitah, wa la 'udwanan illa kafaitah, wa la fasidan illa aslahtah, wa la jahilan illa 'allamtah, wa la nasiyan illa dhakartah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.